Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini adalah indahnya pantun. Kalau anak-anak sudah bersedia, jom kita mulakan. Pada akhir pembelajaran hari ini, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat mengenal pasti dan menyatakan maksud pantun. Semua dah biasa kan membaca pantun? Betul? Daripada darjah 1, darjah 2, darjah 3, ada pantun 2 kerat, 4 kerat dan banyak lagi. Ada pantun tentang jenaka, ada pantun budi, ada pantun ucap selamat datang dan sebagainya. Nah, okey, kita lihat buku teks pada muka surat 4. Buka semua. Okey, kita baca. Indahnya pantun. Hanif dan Nabila menjadi pengacara untuk pertandingan berbalas pantun peringkat sekolah kebangsaan Gemilang. Yang berikut ialah pengenalan tentang pantun sebagai pembuka majlis. Kita baca pantun mengikut intonasi yang betul. Boleh ya? Mengail puyuh di hujung desa, dalam terusan nampak berbayang. Pantun Melayu, kesenian bangsa, pusaka warisan nenek dan moyang. Rangkap kedua. Manisnya rasa tidak terkira, buah papaya di kampung Berangan. Indah bahasa pantun berbicara, seni budaya dibuang jangan. Rangkap yang ketiga. Cantik seninya ukiran kayu, sukar dicari begitu rupa. Tinggi nilainya pantun Melayu, jati diri janganlah lupa. Rangkap yang terakhir, rangkap yang keempat. Dalam taman berbunga tanjung, bersopan santun dipetik sidara. Meski berzaman tetap disanjung, jagalah pantun tradisi dipelihara. Cikgu harapkan anak-anak dapat membaca pantun mengikut intonasi yang betul. Dan bergantung kepada situasi juga. Kadang-kadang untuk pertandingan lain baca intonasinya. Untuk persembahan dalam kelas lain pula. Untuk ucapan lain pula. Tetapi kebiasaannya pantun dibacakan seperti mana yang cikgu baca sebentar tadi. Jadi apabila menyebut tentang pantun, apa kata kalau kita kenali sedikit apa itu pantun dan ciri-ciri pantun supaya kita lebih memahaminya. Boleh Kita tinggalkan sekejap buku teks. Okey. Pantun adalah salah satu puisi tradisional selain daripada syair, gurindam, seloka ya. Pantun ialah karangan berangkap yang menggunakan bahasa yang indah. Setiap rangkap pantun terbahagi kepada dua, iaitu bahagian pembayang dan bahagian maksud. Kalau kita lihat contoh pantun 4 kerat yang kita bacakan tadi, cikgu bacakan satu ya. Mengail puyuh di hujung desa, dalam terusan nampak berbayang. Dua baris ini adalah pembayang, manakala dua baris yang di bawah itu adalah maksud. Pantun Melayu, kesenian bangsa, pusaka warisan nenek dan moyang. Itu adalah maksud. Kita teruskan lagi tentang pantun. Rima akhir ataupun bunyi akhir setiap pantun adalah berselang-seli ataupun sejajar. Contoh cikgu boleh berikan seperti pantun yang ada di belakang ni. Di belakang sekali, desa. Bunyi belakangnya adalah sa. Untuk baris yang pertama. Baris yang kedua, yang. Baris yang ketiga, sa balik. Baris yang keempat, yang balik. Jadi, untuk sa yang pertama, kita katakan A. Untuk yang, B. Sa balik, A. Yang, B. Jadi, rima akhir pantun adalah A, B, A, B. Nampak tak? Mudah, ulang sikit-sikit kan? Tak payahlah kamu mengetahuinya terlalu mendalam, sekadar nak tahu. Okey, kemudian biasanya pembayang
pantun terdiri daripada flora dan fauna. Itu yang cantiknya. Flora adalah bunga-bungaan, tumbuh-tumbuhan. Fauna ni adalah seperti haiwan-haiwan dan sebagainya. Kita lihat contoh yang cikgu bacakan tadi. Mengail puyuh. Puyuh adalah fauna. Di hujung desa, kampung, halaman. Dalam terusan, itu semua adalah alam semula jadi. Betul. Dan yang penting, dalam baris-baris pantun mesti mempunyai antara 4 hingga 5 patah perkataan. Cuba kita kira sama-sama pantun yang ada di belakangnya. Mengail puyuh di hujung desa 4. Di hujung adalah kata sendi dan hanya dikira satu perkataan. Kita lihat pula baris yang kedua. Dalam terusan nampak berbayang 4. Ya, begitulah seterusnya. Dan satu lagi, setiap baris dalam pantun mempunyai 8 hingga 12 suku kata. Macam mana nak kira ni? 18 hingga 12 suku kata. Okey, kita kira sama-sama berdasarkan pantun di belakang. Mengail puyuh di hujung desa. Berapa? 10. Tak sampai pun, tak melebihi 12. Okey, kita ambil lagi satu contoh. Dalam terusan nampak berbayang. Berapa? 10. Sebab itulah cikgu katakan suku katanya di antara 8 hingga 12 suku kata. Oh, dah panjang dah penerangan cikgu tentang pantun ni. Jom kita patah balik ke buku teks di muka surat 3. Baik. Pada buku teks ini kita diminta untuk menyatakan maksud pantun. Untuk rangkap yang pertama telah dinyatakan maksudnya, iaitu pantun merupakan budaya peninggalan nenek moyang. Kita lihat 2 baris maksud yang terakhir tu. Okey. Dan untuk rangkap yang kedua, maksud pantun, indah bahasa pantun berbicara, seni budaya dibuang jangan. Yang maksud yang lebih mudah, bahasa pantun indah dan bersantun. Bersantun ni maknanya bersopan santun. Rangkap yang ketiga, tinggi nilainya pantun Melayu, jati diri janganlah lupa. Itu maksud pantun. Jadi apa yang nak diterangkan, maksud pantun tadi ni adalah pantun mempunyai nilai jati diri yang tinggi. Betul. Kita ada jati diri dengan pantun itu. Kita lihat baris maksud pantun pada perenggan yang keempat. Meski berzaman tetap disanjung, jagalah pantun tradisi dipelihara. Apa maksudnya? Ya, maksudnya walaupun sudah lama, tradisi pantun tetap terpelihara. Okey, cikgu dah jelaskan di situ. Terangkan maksud pantun.